Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Imanuha, hos anda dalam rancangan Bual Bicara Pendidikan. Seperti biasa, kami akan bawakan topik berkenaan isu semasa. Tapi sebelum tu, apa kata kita saksikan dahulu video ini. F. Cakap kuat sikit. F. No? E. E. F. Afif. Siapa Afif? Afif. Hansen. Okey. Dan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan bahasa Melayu versus bahasa Inggeris. Sebelum kita bahas tentang topik hari ini, ingin saya perkenalkan tetamu istimewa kita yang mana beliau adalah pensyarah di Fakulti Bahasa dan Komunikasi di Universiti Malaysia Sarawak. Bersama saya Dr. Joseph dan juga Dr. Zuraini selaku tetamu jemputan kita. Apa khabar Dr. Sihat? Terima kasih, baik. Sihat, terima kasih. Sebelum kita beralih kepada topik kita pada hari ini, saya nak tanya kepada Dr. Joseph mengenai pandangan doktor tentang penggunaan kedua-dua bahasa pada waktu yang sama dalam pembelajaran kanak-kanak. Boleh Dr. Joseph berikan pandangan? Okey, terima kasih saudari Manuha. Dr. Zuraini, terima kasih kerana memberi saya peluang untuk berbicara di sini. Pertama sekali saya nak mengupas dari segi peranan bahasa. Kita ada dua bahasa di konteks Malaysia ini. Seperti yang kita sedia maklum, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara dan juga bahasa Inggeris yang digunakan sebagai bahasa kedua selepas bahasa Melayu. Jadi dalam mempelajari bahasa adalah sangat penting bahawa untuk ibu bapa membimbing anak-anak mereka menguasai kedua-dua bahasa. Of course, kita lihat pada mulanya kita boleh gunakan bahasa ibunda masing-masing, kemudian diikuti dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kena serentak seiringlah, kerana ini akan membuka minda kanak-kanak tersebut, akan memberi pendedahan kepada anak-anak tersebut untuk mengetahui dunia dan segala jenis pengetahuan yang ada. Jadi amat penting apabila ibu bapa membimbing anak-anak, memberi pendedahan kepada anak-anak tersebut tentang pelbagai jenis bahasa, apa yang perkataan digunakan contohnya, dan memberi sebanyak mungkin peluang kepada anak-anak mereka untuk mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana menggunakan bahasa itu dalam konteks apa dan dalam keadaan yang macam mana. Perlu diingatkan bahawa apabila kita memberi peluang kepada anak-anak kita untuk mempelajari bahasa yang seiring bersama, kita perlu memberi mereka peluang untuk membuat kesalahan, kesilapan, tak apa. Tapi itu adalah proses untuk kita didedahkan kepada bahasa, mempelajari bagaimana bahasa tersebut boleh diguna pakai untuk mencapai matlamat kita. Kerana kita sedia maklum bahasa merupakan alat komunikasi. Dan ini sangat penting kerana komunikasi di kalangan anak-anak kita adalah sangat penting sebagai sebahagian daripada proses pembesaran. Baiklah, sebelum kita sambung, kita rehat dulu dan kembali selepas ini. Bersama saya lagi Imanuha dalam rancangan Bual Bicara Pendidikan. Okey, berkaitan dengan video tadi, ada juga yang mengatakan bahawa mengajar anak-anak dengan bahasa yang berlainan boleh menyebabkan kanak-kanak mengalami speech delay. Bagaimana dengan pendapat Dr. Zuraini sebagai seorang ibu bapa? Adakah ianya sekadar mitos atau sebaliknya?
Okay, terima kasih moderator kita pada pagi ini, Iman Nuhai. Dan saya nak ucapkan juga salam sejahtera pada Dr. Joseph. Terima kasih atas kepercayaan menjemput saya pada pagi ini. Dari sudut bahasa ini, pemerolehan bahasa ini, saya bercakap dari sudut ibu bapa satu dan juga seorang pengamal psikolinguistik satu. Pemerolehan bahasa ni saudari moderator kita merupakan satu secara semula jadi dan satu lagi dipelajari. Satu ialah dipelajari pembelajaran bahasa, satu ialah pemerolehan bahasa. Baik, bila kita bercakap tentang mitos, sama ada mitos ataupun hakikat, adakah pembelajaran dua bahasa serentak akan menjadikan seseorang kanak-kanak itu kelewatan pertuturan ataupun speech delay. Sebenarnya tak ada satu pun pandangan yang jitu, yang mantap mengatakan pembelajaran bahasa, dua bahasa sekaligus dan serentak mengakibatkan kanak-kanak menjadi terganggu dalam pertuturan mereka. Sebenarnya kalau kita lihat sendiri pembelajaran bahasa ni ataupun pemerolehan bahasa ni bergantung kepada persekitaran. Persekitaran yang saya maksudkan di sini ialah ibu bapa itu sendiri. Kalau ibu bapa memang proaktif bercakap dengan anak-anak, maknanya anak-anak pun mendengar, selalu mendengar, mereka pun jadi proaktif juga. Andai kata kanak-kanak memang terganggu pemerolehan bahasa mereka, kita ada terapi. Mana-mana tempat sekarang dah ada terapi untuk kita baiki, untuk kita atasi masalah kanak-kanak yang mengalami kelewatan pertuturan ni, dan tidak memang dah dipastikan tidak ada satu istilah yang menyebabkan pembelajaran dua bahasa atau lebih bahasa, bahasa ketiga ke dan bahasa seterusnya menyebabkan kanak-kanak itu mengalami gangguan pembelajaran ataupun pemulihan bahasa. Tidak, sebenarnya. Itu saja perkongsian kita pada hari ini. Di hujung ni mungkin Dr. Joseph dan Dr. Zuraini boleh berikan sepatah dua kata untuk ibu bapa muda di luar sana tentang kepentingan bahasa dalam pendidikan kanak-kanak. Boleh Dr. Joseph mulakan? Terima kasih terima kasih. Saya nak mula-mulanya kita kena faham apabila kita mendidik anak-anak kita pada zaman ini merupakan satu cabaran yang sangat hebat kalau dibandingkan dengan zaman-zaman sebelum ini, kerana adanya media sosial, ada juga pengaruh daripada luar yang sangat hebat. Ada beberapa perkara penting yang kita perlu lihat di sini, tapi yang paling utama, peranan ibu bapa adalah sangat penting untuk mendorong, memberi semangat. Tak apa kalau kanak-kanak, anak-anak kita itu membuat kesalahan dari segi tata bahasa ke, dari segi sebutan, mana-mana bahasa yang didedahkan dan dipelajari. Yang penting kita didik mereka secara satu yang dapat mereka manfaatkan dari segi mendidik dan bukan memarahi mereka, tetapi mungkin kata kita mengulang balik sebutan beberapa perkataan seperti contohnya. Janganlah kita tidak meniupkan semangat kepada anak-anak kita. Mereka harus didorong dan diberi semangat dan kekuatan untuk berani melakukan kesilapan, dan daripada itu mempelajari bahasa itu dengan lebih mantap, dengan lebih berkeyakinan. Yang penting perlu ada keyakinan diri kepada kanak-kanak ataupun anak-anak kita itu dalam mempergunakan bahasa itu untuk mencapai matlamat mereka sendiri. Okey, dari sudut pandang saya pula Dr. Joseph, saudari moderator kita, peranan saya nampak di sini ialah tiga peranan. Pertama ialah peranan ibu bapa sendiri, yang mana setiap hari berhadapan dengan anak-anak untuk mempelajari bahasa, tak kira lah bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Yang kedua ialah sekolah, peranan guru-guru. Macam mana guru-guru nak memantapkan, nak mematabatkan kedua-dua bahasa tersebut.
bahasa Inggeris dimantapkan, bahasa Melayu pula dimartabatkan. Okay? Dan ketiga ialah badan-badan yang diperturunkan kuasa, iaitu kerajaan sendiri. Lihat balik, lihat semula apa sebenarnya kegunaan konsep bahasa yang menjadi keperluan asas sekarang. Itu sahajalah yang boleh kita kongsi. Kalau boleh kita rujuk baliklah apa sebenarnya matlamat kemahiran bahasa itu sendiri yang perlu diterapkan dalam jati diri kanak-kanak itu sendiri. Sampai di sini saja rancangan Bual Bicara Pendidikan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada tetamu istimewa kita pada hari ini, Dr. Joseph dan juga Dr. Zuraini, kerana sudi berkongsi ilmu dengan kami di sinilah. Diharapkan info yang dikongsi sedikit sebanyak dapat digunakan di masa depan kelak. Saya Iman Nuha, terima kasih dan jumpa lagi.